warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Interaksi, Inovasi dan Kreativiti Pemakin Jati Diri Insight. Jadi pada malam ni, untuk episod yang pertama, kita dah bawakan seorang Hafizah yang mana mewakili IPG ke peringkat kebangsaan. Tapi pada episod kedua ni, kita bawakan seorang atlet sukan pula. Nak tahu atlet apa? Tengok dulu, baru nanti kami bagi tahu. Okey, jadi di sebelah saya, nama dia Ashraf Azawzi ataupun lebih dikenali sebagai Acha. Okey. Sebelum kita nak masuk, nak tahu kan atlet apa tadi kan? Jadi sebelum nak tahu tu, kita perkenalkan diri dulu. Okey, kita suruh dia kenalkan diri dulu lah. Okey. Cak boleh kenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Azawzi. Saya lahir pada tarikh 23 bulan 3 2004 dan saya tinggal di Kuala Terengganu. Dan latar belakang pendidikan saya memperoleh pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan IPG Kampus Dato' Azli Ismail. Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato' Haji Abbas. Tetapi pada sebelum tu saya dapat ditawarkan ke Sekolah Sukan Negeri Terengganu, iaitu SMK Bukit Nenas. Dan sebab itu saya berpindah ke SMK Dato' Haji Abbas. Dan pada tingkatan 4 saya berpindah pula ke Sekolah Maktab Rendah Sains Semara Kuala Terengganu. Dan itu adalah sedikit pengenalan pasal diri saya. Jauh perjalanan pendidikan saya. Jauh perjalanan daripada sekolah. Saya banyak pindah sekolah. Banyak pindah sekolah. Sekolah rendah ke sekolah menengah. Kata Acap ni dia banyak kawan sebab dia pindah sekolah. Okey. Acap, ramai orang tanya ni, tengok kat komen kan. Ramai tanya, sebenarnya datang ni atas kapasiti apa? Saya jumpa ni. Mic sini. Saya datang atas kapasiti saya bertanding ke Sukan Institusi Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai SIGMA. Dan saya merupakan satu-satunya atlet lelaki yang mewakili sukan hoki ke acara SIGMA ini. Dan untuk wakil IPGM KPI, dia hantar 2 orang wakil. Seorang lagi peserta pemain bola tampar perempuan. Jadi, semua dah tahu kan? Acap main apa? Acap main hoki. Jadi Acap main hoki dengan dia main sini, tengok dengan semangat. Ada baju SIGMA MS IPGM seluar semangat. Yang paling penting sekali kayu ni. Dia buat kayu Acap. Nak tanya sikit lah. Kayu ni. Sebelum ni tengok dekat gambar dia macam straight je. Tapi ni macam ada lengkuk sikit. Ada curve sikit. Boleh cerita sikit? Kenapa dia tiba ada curve pula kan? Okey, sebenarnya kayu hoki ni dia ada macam-macam jenis. Macam kasut lah. Kasut pun ada macam-macam jenis. Dia ikut atas saiz orang yang pakai kan kasut kan. Macam hoki pun dia ada saiz dia dan dia ada jenis dia. Macam kalau kayu hoki saya ni, sebab saya ni tak berapa tinggi, sebab saya pendek saya pendek. Jadi saya pakai saiz 36.5. Kalau macam orang yang tinggi, orang yang lebih tinggi dari saya, dia akan pakai saiz 37.5. Dan untuk jenis dia pula, dia ada 3 jenis kayu hoki ni. Kalau kita tengok lengkung dia ni, dia diberi nama yang pertama Pro Bow, yang kedua Mid Bow dan yang ketiga Low Bow. Dia jenis ni atas kesesuaian orang yang main tu lah, atas apa yang orang tu suka lah jenis tu. Sama macam kasut lah. Itulah 3 jenis kayu hoki ni. Tinggi hang berapa? Tinggi saya pendek 160 lebih. Acap 160 lebih, 36.5. Saya pakai kayu hoki saiz 36.5. Kalau Abdul Razik tinggi dia 1.6 je, jadi 35 ke pakai. Okey dah. Okey Cak, ada nak tanya sikit lah. Sebab kan dikatakan hang ni salah satunya yang terpilih. Yang daripada IPG Kampus Islam ni hang lah lelaki satu-satunya yang terpilih. Memang latar belakang family tu memang semua minat sukan ke atau macam mana? Okey, kalau daripada sebelah pihak ibu saya ni sebenarnya tak main sukan sangat dan sebenarnya dia pun tak mendorong saya kepada untuk masuk dalam bidang sukan ni sebenarnya. Dia yang lebih mendorong saya, ayah saya. Sebab ayah saya dulu time sekolah, dia memang minat sukan dan dia main sukan juga. Dan sukan yang dimain juga adalah sukan hoki. Jadi saya secara tidak langsungnya saya terinspirasi kat situ lah dengan ayah saya lah. Dan ayah saya dulu memang nak cakap player tak player tapi boleh lah main hoki, tahu lah basic-basic hoki. Jadi saya daripada situ lah saya minat pada sukan hoki ni.
Orang kata apa, ke mana tumpahnya kuah, kalau tak ke Nasi. ke nasi. Jadi mana ayah gentle, anak dia gentle lah. Walaupun mak tentang tadi pun, tapi ayah kata kau main hoki, main hoki lah. Main hoki. Betul kan? Okey Cap, tadi hang dah cerita yang ayah hang lah yang apa pemangkin atau pencetus untuk hang nak main hoki. Kalau bukan hoki, apa lagi yang hang suka main? Kalau macam aku lah, macam saya. Kalau macam saya, Nasi minat apa? kalau sukan macam saya ni bukan jenis yang fokus macam tu boleh main, ni boleh main apa tu lah. Macam saya fokus pada macam saya suka main pingpong. Jadi saya fokus pingpong je lah. Kalau dia bagi bola sepak, saya sepak. Jadi pengkor lah. Dia duduk ni. Kalau bagi takraw, kita duduk timbang-timbang satu pun belum tentu kena. Kalau badminton smash pun tak kena. Itulah nak kata. Hari pun tak boleh, tak ada lain sangat kan. Okay, kalau Acap pula macam mana? Untuk Kalau saya sebenarnya bukan lebih suka, tapi saya minat lah sukan bola sepak ni. Selain daripada hoki, kalau saya tak main hoki, mungkin saya akan main sukan bola sepak. Sebab saya tengok bola sepak dekat negara kita ni ramai orang minat. Dan satu lagi, bola sepak ni satu sukan yang famous lah dekat Malaysia. Jadi satu lagi dia mudah nak main. Kalau ada bola satu, bagi 11 orang main, 11 orang boleh main. Kalau hoki ni dia susah, dia kena cari padang, dia kena ada kayu, dia kena ada bola. Satu lagi permainan bahaya kan. Kalau bola sepak ni mudah. Kat depan rumah kita boleh main lah. Kecil-kecil dulu, time kecil dulu, petang-petang dekat rumah kita boleh main. Dengan siapa-siapa je kita boleh main. Kalau macam hoki ni susah lah, nak boleh cari fasiliti semua tu. Jadi saya lebih suka main bola sepak lah kalau saya tak main hoki. Dan memang saya dulu pun pernah lah wakil bola sepak time sekolah dulu, tapi main gitu-gitu dah, tak ada lah sampai tinggi kan. Habis tinggi pun peringkat daerah kan. Tu pun sebab kabel. Ada pepatah kata apa? Kabel. Dia kena ada 4 perkara dalam hidup ni. Yang pertama kena ada usaha, ada doa, ada tawakal, yang keempat ada kabel. Kabel penting. Zaman sekarang kabel je. Pepatah keempat tu kalau nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa. Jadi sampai wakil daerah lah kalau saya main bola tu. Hoki lagi tinggi lah. Itulah. Itu yang cakap pasal bahaya tadi kan. Sebenarnya selalu lah macam ada sukan apa. Macam saya tengok kan dalam TV, orang dia orang ni kalau pergi hoki kena muka tak takut ke? So kalau Acap tak takut ke kawan ni? Dia sebenarnya bukan soal takut tak takut. Dia sebenarnya soal dah biasa kan. Jadi bila dah lama main kan, dah sebati dengan hoki, sukan hoki, sebati dengan kayu, sebati dengan bola. Jadi bila kena bola pun dia rasa macam tak ada apa, dia rasa macam rasa sakit tapi kebas-kebas gitu lah. Lepas tu lap-lap, hilang lagi sakit macam tu. Tapi setakat ni tak ada lagi rasa kena muka. Kalau paling teruk pun lutut dengan dekat bahagian bahu lah saya kena. Tu kena bola? Kena bola hoki lah, dia orang pukul kan. Dia orang pukul, lepas tu kena bahu lah. Itu lah yang paling teruk sekali. Tapi yelah, sakit lah sekejap, lepas tu hilang lah. Lepas tu main balik lah? Lepas tu main balik lah. Ada minat kan, minat kan. Jadi tak rasa apa-apa sangat. Faham. Itu selain apa? Tadi bola lah. Itu hoki tu ada yang lain? Macam suka lain, suka-suka yang Suka-suka petang-petang macam bola tampas, suka lah main. Lepas tu kalau tu pingpong, sebab pingpong dekat kampung saya ada satu dewan pingpong ni, ramai orang kampung main. Jadi saya pun join sekali. Saya tak langsungnya saya pun minat juga lah. Main-main gitu lah, tapi tak ada ke mana pun orang sampai main. Apa main petang-petang. Main petang lah, seronok. Itu yang apa ada kan hang ni apa pagi tadi? Yang menang ni. Dia pun suka ada sampingan. Sampingan olahraga lari tu. Lari. Sebab dulu yelah time sekolah dulu banyak sukan kan. Jadi kalau boleh kita nak masuk sini sukan kan. Betul-betul sekolah dulu nak ambil CJ kan. Jadi saya tak rasa saya pun terjerumus lah dalam sukan olahraga. Tapi saya tak ada basic pun. Sekadar lari boleh lah. Ada lari laju. Yang lain lagi training lagi laju lah. Maksudnya apa, kalau dari segi training yang sungguh-sungguh ni memang fokus ke hoki lah. Fokus ke hoki lah. Yang lain sekali suka-suka lah. Ada sampingan sikit. Kalau nak tahu korang, Acap ni semua sukan dia boleh main. Sebab tu lah dia baru-baru ni menang JPP, dapat menang juga. Biro sukan. Jadi memang layak lah dia pegang biro sukan. Kalau Razik, ni kita buat perbandingan lah. Kalau Razik, kalau dia jadi biro sukan, entah ke mana lah sukan. Tak ada macam ni kan. Jadi diharapkan dengan naiknya Acap jadi biro sukan ni, lepas ni bukan seorang ataupun bukan seorang lelaki, seorang perempuan yang wakil
Sigma dalam apa MSIPGM kan? Sigma kan. Nah, jadi lepas dia acak naik ni dengan harapan lepas ni Lagi ramai. lagi ramai yang akan wakil Ada kita Hmm. akan wakil APJ. Okey, Cap. Sekarang ada nak tanya sikit. Kita tahu nak wakil Sigma ni punya susah kan. Mungkin ada berapa banyak saringan yang kena buat. Jadi boleh cerita sikit tak macam mana dia punya perjalanan daripada seorang player hoki yang pada awalnya kalau saya tengok kat IPG ni hoki tak hidup langsung. Jadi macam mana tiba-tiba muncul seorang wakil IPG, wakil IPG, wakil Sigma dalam suka hoki. Macam mana perjalanan tu mesti panjang. Cerita sikit. Okey, bercakap tentang perjalanan tu kan. Okey, semasa saya masuk ke IPG ni, saya tengok ada beberapa orang dia training hoki dekat Padang Hoki. Jadi saya pun tanya-tanya dia orang, boleh tak nak join hoki sekali, main hoki sekali. Lepas tu dia cakap boleh lah. Lepas tu saya pun join main-main petang-petang lah, sekadar petang-petang. Sebab time tu kan saya baru masuk IPG kan, saya tak tahu lagi hoki macam mana dekat IPG ni kan, hidup ke tak hidup ke, aktif ke tak. Jadi saya pun main-main sekali dengan dia orang. Lepas tu ada saya tanya mereka, tanyalah beberapa orang. Saya tanya, kalau untuk hoki ni kita masuk pertandingan apa? Adakah dia lawan antara IPG ataupun lawan antara IPT lain? Okey, jadi dia orang pun jawab ada satu kejohanan yang diberi nama kejohanan antara IPG ataupun lebih singkatannya orang terkenal kejohanan kagum. Dia kejohanan kagum antara IPG zon tengah lawan dengan IPT yang berada kat zon tengah ni lah. Jadi saya pun cakap macam ni kalau boleh tak saya nak join sekali masuk dalam tim hoki IPG kita, IPG KPI untuk ke kejohanan kagum tu. Tu dia orang cakap boleh, dia orang pun tengah nak buat selection time tu. Kebetulan dia orang tengah buat selection. Jadi saya masuk tu bulan 8 tak silap saya. Bulan 8 kejohanan tu bulan 9 ke bulan 10 lah. Saya sempat lah pergi selection tim tu, tim hoki IPG kita. Selection tim dulu. Tim dulu. Lepas tu saya pun pergi selection tim hoki IPG. Saya dapat dekat ada pesara tengok saya macam mahir dalam bidang hoki kan. Dia pun tak tahu lagi latar belakang saya dalam sukan hoki time tu. Saya just pergi selection je. Lepas tu dia ambil saya. Dia pilih saya untuk masuk dalam pasukan utama hoki IPG kita. Time tu tak silap saya hoki IPG kita baru ditubuhkan. Sebab sebelum ni ada tapi tak hidup sangat lah, tak kuat sangat kan. Jadi time tu saya pun lepas saya dapat selection tu, saya training dengan dia orang. Saya buat training, buat drill sikit, pesara-pesara ajar. Lepas tu pergi ke kejohanan kagum tu, kejohanan kagum IPG dengan antara zon-zon tengah, lawan dengan IPG zon-zon tengah yang lain. Tengah tu apa antaranya? Contohnya IPG kita, IPG KPI, IPG Ilmu Kas, IPG Bahasa Melayu, IPG Bahasa Antarabangsa dan yang terakhir IPG Ipoh. Jadi ada 5 IPG lah dalam zon tengah ni. Lepas tu pada hari kejohanannya saya pergi lah main untuk kejohanan kagum ni dalam IPG. Dia time tu berlangsung dekat Stadium DBKL, Stadium Hoki Kuala Lumpur, dekat dengan IPG PM dan IPG Antarabangsa. Saya pergi lawan lah. Time tu kira macam panggil penampilan pertama saya dalam pasukan hoki IPG KPI untuk kejohanan kagum tu. Lepas tu saya time tu bermula daripada situlah perjalanan karier hoki saya dalam dekat IPG ni lah, dekat IPG. Jadi saya main time tu, lepas tu ya lawan-lawan antara IPG kan. Lepas tu lepas pada kejohanan tu berlangsung, tahun selepas tu keluar senarai nama daripada peserta-peserta yang join kagum tu. Jadi keluar senarai nama, tengok dalam sukan hoki nama saya ada, nama saya terpilih. Satu-satunya IPG, dia sebenarnya bukan satu, dia sebenarnya ramai lagi IPG kita yang terpilih untuk pergi selection. Tapi saya tak tahu macam mana dia buat, saya seorang je yang dekat time tu. Maksudnya lepas keluar nama tu ada pergi selection lagi? Ada pergi selection lagi. Dia maknanya banyak peringkat lah. Itu peringkat awal lah, yang peringkat Kejohanan Kagum. Maknanya mereka yang sini-sini tu dia tengok daripada kagum lah. Jurulatih tu dia tengok daripada kagum. Dan daripada kagum tu, dekat situ lah dia ambil nama dan dia bawa pergi ke selection yang seterusnya. Start dari situ, lepas tu nama saya naik time tu untuk pergi ke selection untuk mewakili MSIBGM ni lah. Untuk dalam sukan dalam
bertanding dalam Sigma. Jadi time tu dia buat dekat IBG Teknik. Semua tahu kan selection itu dipanggil pemilihan atlet fasa pertama untuk mewakili MSIPGM. Jadi IPG kita dapat nama time tu semua sukan dalam 8 orang ke 7 orang tentu lah. Dia ada sukan hoki yang terpilih. Antara saya sukan hoki, sukan bola tampar. Sukan bola tampar ada 3 orang. Sukan satu lagi sukan bowling. Sukan bowling pun ada terpilih. Itu sini yang terpilih. Itu baru fasa pertama punya pemilihan lah. Lepas tu saya pergi lah time tu. Tahun yang selepas tu saya pergi fasa pertama pemilihan ke IPG Teknik. Saya pergi, saya berkampung dekat IPG Teknik tu dalam 2 minggu juga. Tapi time tu time cuti SEM lah. Dia buat time tu cuti SEM. Jadi saya tak konten kuliah lah. Itu yang penting. Jadi saya pergi pemilihan, saya training, ada persahabatan, friendly. Dan last sekali, bila senarai akhir keluar, nama saya terpilih. Alhamdulillah. Jadi nama saya terpilih. Daripada 8 orang IPG kita yang hantar tu ke semua sukan, hanya 2 orang je IPG kita yang terpilih. Itu sukan hoki, saya, dan sukan bola tampar perempuan. Itu kira macam fasa pertama. Fasa kedua lah. Fasa kedua tu lebih kepada senarai akhir untuk preparation ke kejohanan Sigma. Training semua lah. Jadi time tu senarai nama pun dah berkurang lah. Daripada ramai senarai nama, semua satu IPG seluruh Malaysia datang. Sampai ke senarai akhir dalam 18 orang. Kalau hoki 18 orang ni habis. Daripada selection ramai dalam 20 lebih, 26 tak salah saya. Satu Malaysia IPG datang, IPG Sarawak, IPG Sabah pun datang. Last sekali senarai akhir 18 orang, saya terpilih. Saya pun tak sangka saya terpilih time tu. Saya ingat saya tak terpilih dah. Selection tu saingannya memang Saingan kuat. Lagi IPG Sabah Sarawak tu, dia orang memang aktif suka-suka hoki. Kira apa yang terpilih tu kebanyakannya daripada IPG Sarawak. IPG Sarawak. Dia orang yang ada juga dalam saya kalau sukan hoki ni, 6 orang memang dah main Sigma dulu. Dia dah senior lagi. Dia senior ni mungkin hari tu Sigma terakhir dia. Dia dah 2 kali Sigma dah. Jadi nama dia orang dah ada dah confirm lah. Jadi alhamdulillah saya terpilih untuk senarai akhir 18 orang tu. Itu waktu start join Kagum tu waktu PP Waktu PP. Time tu PP, lepas tu time Sigma pun saya PP. PP. Kita dah masuk tahun. Untuk pengetahuan Sigma ni dia berlangsung dalam 2 tahun sekali. Dan dia akan bergili dengan Kagum. Kalau macam tahun ni Kagum, tahun depan pula Sigma. Itu yang apa tadi? Kagum, waktu PP Kagum. Waktu PP saya main Kagum. Tahun 1 baru Sigma. Baru main Sigma. Lepas tu boleh split sikit tak siapa individu di belakang waktu pertama kali Acap turun ke bilang pada hoki IPS ni? Apa nama, siapa individu yang disebutkan tadi diorang tu sini tu? Yang tu sini macam contohnya Akmal, Akmal, Kashkul, geng-geng yang biasa main hoki kat Padang lah. Tak tentu lah. Jadi dia orang yang mendorong saya untuk masuk dalam tim hoki IPG kita ni. So, credit to Kashkul and Akmal. Sebabkan korang berdua, korang dah lahirkan pemata dekat IPG ni. Itulah dia. Aku masih ni lah. Akmal yang ada di Kibarat juga. Ada di Kibarat juga kan. Orang Perak. Kira Perak. Okay. Okay, Cap. Apa tadi dah cerita perjalanan daripada mula hoki kat IPG ni tak dikenali langsung. Itu sebabkan hang join dapat masuk Sigma ni buatkan buka mata ramai pihak lah untuk ni. Selalu kalau sebelum kan nak ikat Kagum tu ada training. Ada juga tengok status orang kan. Ada. Dia orang pergi, korang tak ada training kat luar. Tu training kat mana tu? Jadi kita orang training dekat stadium hoki KPM lah. KPM tu yang lawan ke tempat lain? Yang lawan tu sebelah dia. Sebelah dia. Dia ada 2 stadium hoki dia. Satu stadium hoki KPM dan satu lagi stadium hoki di BKL. Dia sebelah. Dia dekat dengan BGPM dengan BG Antarabangsa lah. Jadi kita orang training kat situ lah sebab situ modal tak payah keluar, dia free. Bukan ada KPM kan, jadi mudah lah. Tak payah nak belanja lah modal situ. Dia minta dengan KPM, tu je dapat lah. Mudah lah. Maksudnya ketua maklumkan dekat KPM nak guna waktu tu, ketua tempat dan masa dan waktu lah. Faham. Jadi mudah. Tak payah untuk keluarkan modal banyak lah. Jimat lah modal club hoki dia tu. Macam
Jadi kalau dalam hoki dia tak ada rumput dia. Dia kapet lah kasi. Oh, dia kapet. Kapet, padahal turf lah, turf. Oh, turf. Turf. Sebab tu hoki ni susah. Hmm. Kalau nak main mana-mana, dia pada rumput boleh tapi tak rata lah biasa. Faham. Susah sikit. Jadi biasa kalau training, kena training kat pada hoki yang spesifik juga. Oh, sedap. Okay. Tadi kita dah cerita pasal apa perjalanan kan. Waktu dah terpilih ke Sigma tu, dah lah hang seorang lelaki. Apa perasaan time tu? Time tu saya banyak perasaan saya. Macam Perasaan gembira, perasaan bangga, perasaan riak pun ada. riak sebab Sebab saya seorang yang terpilih kan, jadi orang yang tak terpilih riak ada kat situ, riak pasal kabur. Lepas tu perasaan itulah, tapi banyaknya perasaan bangga lah, perasaan gembira sebab ialah first Sigma untuk saya, dan benda ni bukan mudah lah untuk kita dapat terpilih dalam Sigma ni. Jadi saya untuk cari new experience lah kata, cari pengalaman baru untuk main dengan FPJM, bertanding dalam Sukan Sigma ni. Lepas tu mak ayah time tu apa respon mak ayah? Lepas tu bila saya dapat keluar senarai nama lelaki tu, saya terus call mak ayah saya. Mula-mula saya akan call ayah saya dulu sebab saya dah tahu ayah saya mesti bagi. Ayah saya sokong saya main hoki. Mak saya tak sokong saya main hoki kan. Jadi saya call mak saya sehari selepas saya senarai nama keluar tu. Saya call ayah saya dulu, lepas tu saya call mak saya. Mungkin bila time saya call mak saya tu, ayah saya dah bagi tahu mak saya. Jadi mak saya tu macam dah tahu saya dapat Sigma tu. Tapi lepas tu saya cakap elok-elok dengan mak saya. Mak saya pun kena sokong ke walaupun dia 50-50 tapi dia tetap sokong nak dia main tu Sigma. Dia cakap satu lah, second jangan tak belajar ataupun jangan tak buat kerja lah. Itu je lah. Dia bagi dia pergi main Sigma. Yang cara rancak bagikan masa untuk yang selection waktu cuti. Selection waktu cuti. Lawan tu waktu dah start. Dia lepas selection tu dia akan ada latihan pusat kan. Latihan pusat tu time kuliah. Sebab latihan pusat tu dia sekali dengan kejohanan. Macam mana cara ni? Acap ke bagikan masa tu? Daripada waktu kuliah, dia nak kerja-kerja, pergi training ke gitu. Saya maknanya sebelum saya pergi ke latihan pusat dan bertanding ke kejohanan tu, saya akan kalau boleh kalau ada yang macam assignment ke, saya akan buat awal lah. Saya akan buat dulu. Saya akan buat preparation awal, dan lepas tu bila time untuk pergi ke kejohanan tu, kira macam saya dah lepaskan semua tugas lah. Saya laksanakan tugas saya sebelum pergi tu, jadi saya boleh fokus lah untuk kejohanan tu dan training saya. Jadi tak ganggu kat situ. Berapa bulan itu Sigma? Itu Sigma tak sampai sebulan pun, dalam 2 minggu lah. 2 minggu. Jadi 2 minggu latihan pusat, 2 minggu kejohanan. Dalam seminggu setengah kejohanan. Jadi total saya tak masuk kelas time tu 3 minggu lah. 3 minggu lah saya pengecualian pilihan tu. Bulan juga, tapi betul lah macam yang Macam cakap lah. Apa-apa pun kalau sukan ni sebenarnya sampingan. Yang belajar ni yang akademik ni. Macam mana dapat, macam nak bagi, kan nak cakap mak tak bagi kan. Tapi macam mana nak bagi mak bagi tu, kita fikir dia punya cara tu macam mana. Kan kita balance kan, kita balance kan akademik dengan sukan. Tak ada kita macam nak lebih-lebihkan sukan dengan akademik tetap nombor satu lah. Sukan ni just ialah suka-suka kita kan, untuk sekadar hiburan kita lah kalau sukan ni. Yelah, kalau dah pun belajar je tak boleh kan. Betul, stres belajar. Jadi hiburan sukan. Macam ada orang lain, hiburan menyanyi. Hiburan adalah hobi-hobi lain lah. Macam saya main sukan lah untuk hilangkan stres saya. Tengok orang tu ambil karaoke, pukul bola. Ada lah mangsa dia lah. Ada lah mangsa tu. Stres buat assignment, pukul lah dengan macam ada tak pengalaman? Mestilah ada pengalaman. Tapi banyak pengalaman tu ada, tapi kita separate kan antara yang manis dengan pahit. Jadi nak cerita yang manis dulu ke pahit dulu? Cerita yang manis juga. Manis yang elok juga. Yang elok di sisi kemudian. Okay. Boleh cerita sikit pengalaman manis sepanjang join apa pasukan hoki Sigma? Okey, pengalaman manis bagi saya dalam menjoin dalam bertanding dalam perjalanan Sigma ni. Yang pertamanya saya dapat kenal ramai orang, kawan-kawan baru lah. Saya dapat timba ilmu, saya dapat kenal, saya dapat
mengeratkan hubungan silaturahim lah dengan kawan-kawan IPJ lain sebab dia kan campuran, dia campur daripada IPJ satu Malaysia, dia membentuk satu tim di bawah nama Majlis Sukan IPJ. Jadi dia kumpul semua IPJ lain 27 IPJ. Jadi pengalaman ni je saya dapat kenal-kenal dengan kawan baru, saya dapat berhubung dan yang penting saya dapat adapt dengan latihan-latihan yang telah diberikan oleh jurulatih lah. Saya pun dapat kenal dengan jurulatih baru. Jurulatih tu biasa mereka ni daripada pensyarah-pensyarah IPJ lain juga. Dia orang pensyarah-pensyarah PJ, dia jadi jurulatih, dia bekas-bekas player lah. Jadi kat situ saya dapat tambahkan pengalaman saya dapat ilmu baru lah. Dapat ilmu baru daripada ilmu dalam sukan hoki ni daripada jurulatih-jurulatih yang berpengalaman lah bagi saya. Sebab dia orang kan bekas-bekas player kan. Jadi saya dapat benda macam training, drill yang baru saya dapat. Dan daripada situ, daripada training tu saya dapat gunakan untuk latih pelajar-pelajar IPG kita pula. Jadi saya dapat share ilmu yang telah saya belajar dekat SIMA untuk diserap masuk dalam latihan belajar kita pula. Jadi situ pengalaman manis yang saya tak boleh lupakan lah. Selain itu bertanding kat kejohanan yang besar lah. Macam penampilan pertama saya kat kejohanan besar semasa di IPG ni, saya dapat lawan-lawan dengan tim-tim yang kuat lah. Pengalaman tu berharga lah bagi saya. Tim-tim yang kalau macam contoh tim Masum tu ramai player-player nasional dia orang player nasional daripada UPM tu saya. Player MSSM, player memang orang kata fit, memang betul-betul daripada budak-budak sukan lah. Jadi kita lawan dengan dia, kita dapat satu panggil environment yang baru lah. Kita kena adapt lah dengan satu suasana yang baru. Jadi itu sedikit pengalaman manis lah. So kalau nak cerita pengalaman pahit saya pula, sebenarnya macam tinggal orang panggil apa, tinggal di apa pengalaman pahit. Jadi yang lain tu pengalaman pahit, saya time training saya dapat kecederaan ringan lah sikit. Kecederaan ringan sebab training jadual padat kan. Latihan pusat ni jadual padat daripada pagi sampai ke petang kadang-kadang. Jadi kadang tu saya tak dapat recovery. Jadi saya dapat sedikit kecederaan ringan. Lepas tu time jana berlangsung, time lawan yang sebenar, saya dapat kecederaan macam hamstring sikit lah. Jadi saya tak boleh main untuk second half. Itu game. Time tu game lawan dengan mahasiswa. Itu game yang terakhir sebenarnya, tapi kebetulan sebaik game yang terakhir. Jadi time tu saya macam mana saya kurang warm up, kurang stretching. Lepas tu saya hamstring lah tu, kaki saya hamstring. Jadi itu satu pengalaman yang baik lah bagi saya. Sampai sekarang rasa sakit dia. Sakit tu masih ni lah? Dia hamstring lama lah. Susah lah untuk recovery balik. Jadi macam tu lah, kena pulihkan sendiri lah. Itu lah. Itu waktu main tu memang selalu jadi kesebelasan utama ke ataupun sekejap simpanan? Sebenarnya kalau hoki ni dia tak ada kesebelasan utama ataupun simpanan. Dia hoki ni dia rotate. Dia akan rotate selalu. Sentiasa rotate. Sebab dia satu sukan yang memenatkan. Dia kena tak boleh nak duduk diam. Dia tak macam bola, kena tunggu bola kan. Kalau macam bola tak datang, dia stay lah. Sebab hoki ni dia satu mainan yang laju. Jadi sebelah-sebelah orang dalam padang tu memang akan lari selalu lah. Dia akan berlari je. Jadi dia akan rotate, sebab tu dia tak ada kuantiti pertukaran tu. Dia tak ada had pertukaran tu. Maknanya player hoki ni akan selalu rotate. Jadi yang kesebelasan utama pun boleh jadi duduk dekat bench, duduk kat sub, dan yang sub pun boleh masuk dalam. Dia ikut atas kecergasan badan kita, fit mana kita. Kalau kita macam tak fit sangat, main 2-3 minit, kita keluar, tukar, lepas tu kita masuk balik. Dia lah keluar masuk dia keluar masuk. Dia selalu rotate player. Jadi biasa kalau Razik nak tengok tu kejohanan hoki ataupun
Kawan-kawan Kilang TV. Ah, Dia kan kalau stop masa kan. dia kan kalau nak tukar kan, dia selalu biasa ramai orang kat tukar kan Ada. untuk masuk kan. Dia memang biasa kalau tukar dalam 5 orang sekaligus juga. Dia memang macam tu. Sebab hoki ni memang satu sukan yang orang kata memenatkan lah bagi saya. Sukan yang memang kena perlukan satu stamina yang tinggi lah. Luar biasa lah. Total apa minit? Total dia akan bagi kepada 4 kuarter kalau hoki ni. Satu kuarter tu 15 minit. Dia kalau total 4 kuarter tu dalam 70 minit. Oh, tu cukup. Sebab 15 dalam 4 campur rehat dalam 70-80 minit je tu. Macam lebih ke Macam lebih lah. Sikit lah. Sebab dia satu kuarter 15. Lepas tu terus ke kuarter yang kedua 15. Lepas tu tengah tu akan ada rehat. Sambung ke kuarter yang ketiga dan yang terakhir kuarter yang keempat. 15, 15, 15. Rehat 10 minit saya rasa. Jadi 15 minit tu kalau sudah suka hoki ni memang laju lah, tak laju lah. Rhythm dia memang macam kat tak sama lah macam bola. Kalau bola kita boleh rehat lagi, tunggu bola datang kan. Kalau hoki ni maknanya tak boleh rehat langsung. Setiap kali tu je bola akan datang. Datang attack ataupun kita defend. Dan dua. Kalau memang kita nak rehat jadi keeper. Keeper pun kadang-kadang Keeper pun dalam bola ni. biasa kalau orang attack banyak kali keeper pun penat lah keeper. Memang tak rest lagi. Tak rest. Jadi memang 11 orang tu memang kurang rest lah. Memang kena stamina tinggi lah kalau nak main hoki ni. Kalau yang tak fit, biasa 2-3 minit main, Tukar. injet ataupun tukar. Macam tu lah. Encik yang sakit. Duk pusing-pusing, duk lari. Memang betul. Sejam. Memang tak salah orang lah. Acak dia pilih untuk ni memang acak lah orang. Okey, itu apa? Tadi manis. Pahit. Lepas tu waktu dekat SIMA tu ada berapa game menang? Berapa ini? Dia kalau Sigma tu dia ada 6 tim semua sekali yang main. Dia bagi kepada 2 grup. Satu grup 3 tim. Dia ada grup A dan grup B. Jadi MSIBGM time tu diundi dengan grup A dengan sekali dengan mahasiswa MSSM tadi. Grup B yang sebelah masuk college community dengan satu lagi politeknik. Jadi MSIBGM nombor 3 dalam grup, tak menang satu game, tak menang semua game dan kalah semua game. Jadi MSIBGM ni kena bagi saya kena training yang lebih lagi lah. Sebab kejana-kejana macam ni, pasukan-pasukan yang hantar pun semua power-power. Semua ramai yang player-player memang dah daripada sukan, player Sukma, player national pun ada. Jadi PGM ni kita tak ada player-player yang macam tu lah. Kita kurang player-player macam tu. Jadi kita kalah 2 game lah. Kalah semua game. Kalau kira pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit lah. Kita dah tahu. Yang manis kita dah tahu. Yang pahit pun kita dah tahu juga. Orang kata apa, yang manis tu maju, yang pahit tu kopi. Jadi yang manis dah tahu, yang pahit dah tahu. Jadi ada satu lagi yang kita nak tahu. Okey Cak, Hang dah satu-satunya wakil hoki guide IBT ni. Jadi untuk meramaikan lagi wakil lepas ni, ada tak sedikit tip ataupun apa-apa untuk Hang bagi kata-kata semangat dia untuk wakil-wakil IPG kita ni, macam mana cara-cara nak terpilih untuk ke Sigma tu? Okey. Bagi saya, pandangan saya untuk kira macam tak kira lah sukan apa kan, bukan sukan hoki pun, sukan-sukan lain lah. Siapa-siapa je kan yang nak macam bertanding dalam Sigma wakil di PGM kan. Yang pertamanya dalam kalau kita cakap dalam bidang sukan ni kan, yang pertamanya dia kena ada minat. Minat ni yang pertama. Lepas tu kalau yang kedua kita boleh cakap selepas minat tu kita kena cergas lah. Macam badan kita kena fit lah. Memang orang panggil apa, kena jogging lah. Kita kena cari satu orang panggil apa, kardio dia. Kalau kardio dalam tubuh badan ni untuk cergaskan badan kita. Maknanya badan kita tak ada lesu. Jadi susah lah untuk kita nak fight dengan orang lain kan. Sebab orang lain cergas kan. Jadi yang pertama minat. Minat tu memang kena ada lah. Kalau badan cergas tapi tak minat, tak boleh juga. Lepas tu kalau minat tapi badan cergas, tak boleh juga. Jadi benda tu kena balance lah. Lepas tu seterusnya kita kena yang penting usaha dan panggil apa, disiplin diri tu penting lah. Disiplin, contohnya sebagai disiplin diri yang saya masukkan tu,
disiplin dalam training, disiplin untuk maintain training, disiplin apa orang panggil? Macam kalau kita ada satu jurulatih lah, kita kena dengar arahan jurulatih. Disiplin masa penting untuk arrange training kita tu, untuk arrange bagi badan-badan kita cergas. Dan satu lagi yang saya paling penting sekali adalah macam kalau bagi saya kan, kalau dalam sukan hoki ni kan, sebab saya minat hoki kan, jadi saya akan usaha untuk macam beli equipment lah, peralatan tu penting kan sebenarnya. Kalau tak ada peralatan susah lah. Jadi macam kasut semua tu kita kena ada lah. So yang berkualiti lah, kalau just beli semata-mata nak pakai, dia ada. Ya, maknanya kita kasut untuk jogging, keselesaan kita lah, untuk kita kecergasan. Jadi yang paling penting, so untuk kita terpilih dalam SIGMA ni, kita kena tahu lah satu orang panggil apa, diri kita, kebolehan diri kita lah. Dan kita orang panggil apa, lebih kepada sukan apa, kita cenderung kepada sukan apa. Contoh kalau saya hoki kan, contoh kalau dia minat sukan bola tampar dan dia ada basic, yang penting basic tu, asal dia ada asal bola tampar dan dia pergi training, lepas tu dia kena concentrate, maintain training dia dan bagi dia macam apa panggil lebih daripada orang lain. Jadi kita ni kena ada satu sifat tu untuk lebih daripada orang lain. Walaupun orang lain, walaupun kita tahu kita kebolehan kita tak betul sangat kan, tak pandai kan, tapi kita kena bina, kita kena build benda tu lah. Kita kena bina satu benda tu untuk kita lebihkan daripada orang lain. Sebab kita dalam untuk terpilih ke SIGMA ni, macam saya cakap tadi, dia ramai. Dia satu IBG je, seluruh IBG satu Malaysia lah, Sabah-Sarawak datang. Jadi kita kena orang panggil apa, lebih daripada orang lain lah untuk kita dapat terpilih dalam SIGMA ni. Lebih tu kita kena maintain lah training kita, selalu cergas, badan fit. Jadi dari situ jurulatih akan tengok kita. Tapi yang paling penting sekali bagi saya, minat lah. Minat dan disiplin. Disiplin tu yang paling penting kan dalam sukan ni. Walaupun orang cakap yang budak sukan ni biasanya nakal kan. Ada dia biasanya nakal dia orang kan. Jadi sebenarnya bagi saya kan, budak sukan ni sebenarnya dia tak nakal, tapi dia lagi disiplin. Sebab bila time dia main sukan tu, dia put satu disiplin tinggi. Daripada segi pengurusan masa, disiplin dalam training, disiplin dengan jurulatih. Dia orang memang dilatih untuk mendisiplinkan diri lah, supaya dia orang dapat kekalkan satu apa panggil apa, identiti dalam sukan. Tips nasihat saya untuk semua pelajar, saya harap ramailah yang lagi minat dalam sukan ni, dan untuk pergi aktif dalam sukan ni, dia tak kira siapa pun, lelaki perempuan ke, dia kalau dah minat tu, dia kena memang orang cakap boleh capai satu tahap yang tinggi lah, orang cakap. Tapi yang pasti kena mulakan dengan minat dulu lah bagi saya. Jadi kena kekalkan kecergasan dan tubuh badan yang sihat lah. Itu saja tips yang saya boleh share bagi. Jadi saya harap lepas ni ramai lagi yang wakil daripada IPG kita untuk ke peringkat SIGMA. Kalau boleh tahun depan kita hantar separuh lah. Jadi 2 naik jadi 10. 10 pelajar IPG. Jadi secara tidak langsung nama IPG kita pun naik. Jadi daripada apa yang saya cakap lah, apa yang poin yang saya dapat, antara tip-tip untuk kita pilih yang penting, kita kena ada rasa nak lebih daripada orang lain. Tak boleh cepat puas hati, okey hari ni kita training sejam, orang lain pun training sejam, kita kena rasa nak training sejam 30 minit lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain Lepas tu disiplin pun penting juga. Disiplin penting. Kalau orang cakap turun training pukul 5, tak boleh lah 5.30. Pukul 5 Melayu ke tak boleh lah. Sebab kita nak training ni, disiplin tu penting. Okey. Sebenarnya seronok sembang dengan hang ni. Kita duduk sembang pasal hoki betul. Sebelum ni kita nampak satu sisi hoki tu duk macam duk pukul bola Just main dia tak tahu yang daripada segi dalaman hoki. Jadi dalaman tu jadi kat sini dia terbuka sikit minda kita. Okey, last soalan nak tanya.
Dia tadi kita duduk tanya apa, kayu ni kenapa bengkok. Ha. Itu waktu buka podcast ni. Ni waktu tutup nak tanya Rizal ni. Harganya memang berapa harga satu kayu ni? Dia time ini kayu ni sebenarnya dah lama. Saya beli time dulu, saya zaman tingkatan 5 saya. Harga kayu ni dalam 400 lebih lah. 400 lebih lah. Harga sekarang saya tak tahu apa-apa. Dan saya pilih brand ni sebab dia sebati lah dengan saya. Saya brand. Dia sebenarnya kayu hoki ni banyak lagi jenis-jenis yang lain. Brand-brand yang lain. Jadi saya pilih brand Kunz ni sebab dia macam kena dengan saya. Dan rentak permainan saya. Setiap orang lain cara dan lain rasa dia. Ada orang pakai brand Grace, ada orang pakai brand Matador, banyak-banyak brand lagi lah. Saya pilih brand Kunz lah. Kunz menjadi pilihan hati Acap. Betul. InsyaAllah. Okey. Jadi sebelum kita tutup podcast kita malam ni, terlebih dahulu terima kasih kepada Guru Acap sebab sudi untuk hadir dalam podcast Adidasi ni. Bukan cara-cara orang kita ambil ni. Tokoh-tokoh terkemuka kat IPG ni semua kita tarik mic. Lepas tu sudi pula datang. Malam-malam ni duduk masih pula tapi sudi datang. Terima kasih Acap. Jadi semoga perkongsian podcast kita pada malam ni dapat sama-sama diambil tiba oleh warga siswa-siswi IPG Kafir lah. Bukan sekadar duduk buka tu, tapi just tengok muka Acap yang handsome je. Okey, tadi Acap dah cerita lah semua pasal pengalaman, pahit manis, betul tip-tips. Semoga tip-tip tu bukanlah sekadar masuk ke kanan keluar negeri apa semua. So kita ambil input-input yang baik daripada kami tu, kita ambil, lepas tu kita terapkan sendiri. Lepas tu sebenarnya insyaAllah tadi Acap lagi berapa orang? 10 orang? 10 orang 10 orang untuk tahun depan. tahun depan sama. Okey, last but not least, nasihat daripada Acap untuk semua. Okey, nasihat untuk semua warga kampus IPG MKPI. Saya harap semua warga kampus jadilah platform sukan ini sebagai hobi ataupun hiburan kita. Jadi saya berharap semua bergiat aktif dah dalam bidang sukan ini, kerana sukan ni bagi saya penting daripada segi emosi, mental dan jasmani. Dan jadi saya harap saya pula sebagai bidang sukan ni bidang sukan JVP, saya harap IPG kita dapat melahirkan lebih ramai atlet-atlet lah, atlet-atlet untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya membanggakan nama IPG kita. Sebab sekarang kita tengah ke arah usaha yang berterusan untuk mengembalikan kegemilangan sukan ke IPG kita. Dan saya sebagai bidang sukan, saya harap saya dapat memenuhi hasrat ataupun kebajikan untuk sukan-sukan ini. Jadi sebagai siapa yang minat dan sukan tapi tak tahu platform untuk orang panggil apa dikembangkan, jadi kita ada tenaga-tenaga pengajar ataupun kalau tu tanya saya sendiri dan saya boleh untuk bimbing ke arah jadikan daripada minat ke bakat dan sebenarnya membawa nama IPG kita lah. Jadi itu saja daripada saya, nasihat untuk semua kampus. Dan yang penting jangan jadikan sukan ni sebagai utama sangat. Kita kena pentingkan akademik juga. Sebab tu pepatah dia cakap badan sihat, otak cerdas. Okey. Terima kasih ucapkan kepada Acap lah sebab sudi datang malam untuk join kami malam ni untuk episod kedua bagi sidang podcast Adidasi. Semoga apa yang kita bincangkan malam ni tak adalah sekadar masuk ke kanan keluar ke kiri apa semua lah. Okay. Jadi untuk semua kita dah habis untuk podcast pada episod kedua. Nantikan podcast episod ketiga dalam Redaksi Podcast Inovasi dan Kreativiti Pemangkin Jati Diri Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.